Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Amma ba'd. Sambungan kita muka surat 375. Kita masuk mengelepas tajuk antara tanda kerasulan, iaitu berita gembira yang telah dikhabarkan dalam kitab-kitab yang terdahulu, sama ada dalam Taurat dan juga dalam kitab Injil. Yang pasti walaupun kaum Yahudi telah mengubah kitab Taurat dan sentiasa melakukan pengubahan terhadapnya, tetapi masih terdapat tanda-tanda tersebut di dalamnya. Sebelum kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi menanti-nanti kemunculan Nabi akhir zaman. Begitu juga para padri Kristian. Orang Yahudi percaya bahawa Nabi tersebut adalah daripada kalangan mereka. Mereka sentiasa menggertak penduduk Madinah dalam sebarang pertelingkahan bahawa Nabi baru yang akan bahawa Nabi baru akan muncul. Mereka berkata kepada orang musyrik, telah tiba masa kemunculan Nabi dan kami akan mengikutnya. Kami akan membunuh kamu semua seperti pembunuhan kaum Ad dan Iram. Iram ni nama tempat kawasan penempatan kaum Ad di perkampungan yang dipenuhi dengan bukit disebut Al-Ahqaf. Ini ugutan yang dilakukan oleh Ahlul Kitab dari kalangan Yahudi kepada golongan Nasara. Kemudian Al-Quran diturunkan untuk menyanggah orang-orang Yahudi tentang berita gembira dan perihal kedatangan Nabi baru yang disampaikan oleh mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallah baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Dan ketika datang kepada mereka sebuah kitab daripada Allah, yakni kitab Al-Quran, yang mengesahkan, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yakni kitab Taurat, sedangkan mereka sebelum itu sentiasa memohon kepada Allah, memohon kemenangan atas kaum yang kafir, yang musyrik, iaitu dengan kedatangan seorang Nabi pembawa kitab itu. Tetapi setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahuinya kebenaran itu, sebab Ahlul Kitab sebenarnya sudah tahu akan munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifat baginda sudah disebut dengan jelas dalam kitab-kitab mereka. Tetapi apabila Nabi datang mereka mengingkarinya, maka yang demikian itu laknat Allah menimpa orang-orang kafir yang ingkar itu. Sejahat-jahat perkara, seburuk-buruk perkara yang mereka lakukan ialah perbuatan mereka membeli kesenangan diri sendiri dengan mengingkari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kerana bagian, yakni dengki
Kerana dengki bahawa Allah Ta'ala menurunkan daripada limpah kurnianya, yakni wahyu kepada sesiapa yang dikehendaki. Dengki kerana Allah Ta'ala menurunkan Quran tidak dari kalangan Bani Israel, tapi dari kalangan bangsa Arab yang tidak satu puak, satu rumpun yang sama dengan mereka. Maka dengan sebab itu sepatutnya lah mereka mendapat kemurkaan Allah yang bertalu-talu, dan orang yang kafir itu akan beroleh azab sengsara yang menghinakan. Sebenarnya mereka sudah tahu, tetapi mereka mengingkarinya semata-mata kerana bagian sama ada dengki, rasa memberontak, tidak puas hati dipilih Rasul akhir zaman bukan dari kalangan puak mereka, ataupun kerana hasadan min indi anfusihim, hasad dengki daripada diri mereka terhadap orang-orang beriman yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpunca daripada penyakit hati yang dengki, bagian dan hasadan. Dia penyakit jiwa ni ada pada semua manusia yang sekiranya tidak dirawat, dibaiki, maka dia akan menjadi sesuatu yang boleh merosakkan seluruh kehidupan. Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada sesiapa yang dia kehendaki, bukan dilihat dari sudut keturunan mana, pangkat apa, harta seberapa banyak, mana. Apa-apa sahaja kurniaan yang Allah Ta'ala berikan atas iradahnya, atas masyiahnya, atas kehendaknya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, itulah dia kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Wa annal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha, dan bahawasanya segala kurniaan itu adalah di tangan Allah dan diberikan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Dan Allah Ta'ala menentukan bahawa dia memilih Rasul akhir zaman dari kalangan bangsa Arab berketurunan Quraisy, bukan dari kalangan Bani Israel. Tetapi itulah yang menyebabkan golongan Ahlul Kitab rasa dengki dan marah. Sebenarnya berita gembira mengenai kemunculan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh orang Yahudi telah memberi kesan yang besar kepada pengislaman penduduk Madinah sebelum penduduk Mekah. Telah disebutkan sebelum ni, sebelum sampai Nabi ke Yathrib atau ke Madinah, telah dihantar seorang sahabat, iaitu Mus'ab bin Umair, untuk melaksanakan tugas dakwah yang membawa kepada pengislaman sebahagian penduduk di Yathrib sebelum berhijrahnya Nabi. Itu peringkat dah terkemudian. Tetapi sebelum itu, apabila sebahagian penduduk di Yathrib mengetahui kemunculan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, mereka sudah beriman lebih awal di atas keyakinan bahawa perkara itu telah disentuh dalam kitab mereka, Taurat dan Injil, bagi yang dari kalangan Ahlul Kitab. Sebab kelompok yang ramai tinggal di Madinah atau di Yathrib ketika itu adalah kabilah-kabilah Yahudi. Kumpulan awal penduduk Madinah yang memeluk Islam berkata ketika mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya demi Allah, bagindalah Nabi yang dijanjikan kepada kami oleh golongan Yahudi, jangan biarkan mereka mendahului kamu. Di antara yang terkenal disebut dalam sejarah seperti seorang lelaki Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Ketika sampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, peringkat awal, lalu dia berkata, aku melihat ramai manusia mengerumuni, mengelilingi baginda Nabi. Masa tu Abdullah bin Salam belum masuk Islam lagi. Katanya, aku tidak melihat pada wajahnya dia ni seorang penipu, pembohong, tetapi dia seorang yang dilihat seorang yang baik dan boleh dipercayai. Dan perkara pertama yang aku dengar daripadanya, kata Abdullah bin Salam yang ketika itu masih belum memeluk Islam, ayyuhan nas, katanya Nabi beritahu, ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, buatlah jamuan makanan, yakni berilah makanan kepada yang memerlukan makanan, wasilul arham, hubungkan silaturrahim, wasallu billail, salatlah di waktu malam ketika wanna sunyam, ketika manusia sedang tidur,
tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dengan selamat. Di antara tokoh Yahudi yang lain seperti Ka'ab al-Ahbar, Ka'ab al-Ashraf al-Ahbar, ini di antara tokoh yang kuat menentang Nabi SAW. Bahkan sebahagian perkhabaran yang dibawa oleh Ka'ab tentang kisah umat terdahulu dari kalangan Bani Israel diterima oleh para sahabat. Sebab cerita daripada Bani Israel boleh diterima, tetapi perlu disemak, diteliti betul atau tidak. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat, wa hadithu an bani Israel wala haraj, dan ceritakanlah apa-apa sahaja daripada Bani Israel tidak menjadi kesalahan. Kalau diketahui salah maka tak boleh diceritakan, tetapi selagi fakta itu benar, walaupun Yahudi boleh diterima. Tetapi tidaklah sampai kepada man kadzaba alayya muta'ammidan, sesiapa yang mengadakan pendustaan ke atasku secara sengaja, maka bersedialah tempat duduknya dalam neraka. Baik, kita terus kepada mana untuk sambungannya dalam kitab Injil, pemberitahuan tentang lahirnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan dalam kitab Injil. Soalannya, adakah terdapat hanya satu atau banyak kitab Injil? Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam hanyalah satu, iaitu Injil Isa. Ia tidak lagi wujud di tangan orang Nasrani pun begitu. Mereka mempunyai 4 buah kitab Injil yang dipakai. Injil Luka, Injil Yohana, Injil Markus dan Injil Matius. Dalam tulisan Muhadarat fin Nasrani oleh Syekh Muhammad Abu Zahra tentang sejarah agama Kristian, Al-Anajil, kitab-kitab Injil diguna pakai seperti Injil Markus, Luka, Mata, Yohana. Injil Markus, Mata, Luka dan Yohana. Kemudian yang kelima, Injil Barnaba. Injil Barnaba adalah Injil yang dikira mempunyai cukup banyak persamaan dengan kandungan isi Al-Quran. Injil ini menyerupai kitab sirah ataupun dalam bentuk penceritaan. Ia ditulis oleh Luka, Yohana, Markus dan Mata. Apabila kita buat kajian semakkan tentang bila ia ditulis, Syekh Al-Imam Muhammad Abu Zahra menyebut sebahagian ditulis berpuluh tahun selepas apa dia? Selepas diangkatnya Nabi Isa ke langit. Bermakna ia adalah sesuatu yang direka oleh ahli kitab mereka sendiri. Berlakunya penyelewengan dalam agama mereka sehingga kitab suci diubah daripada yang asal. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi wa nasu hazzan mimma dzukiru bih. Mereka mentahrifkan kalimah-kalimah yang asal itu daripada tempatnya. Sama ada tahrif itu berlaku dalam bentuk dipadamkan atau boleh jadi ditahrifkan dari sudut tafsirannya, dan mereka melupakan sebahagian daripada peringatan yang telah diperingatkan kepada mereka. Ia adalah ringkasan kepada 70 buah kitab Injil yang kesemuanya telah dimusnahkan. Ia dibakar dalam satu muktamar Nasrani pada zaman Raja Konstantin, iaitu sebelum pengutusan atau lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di celah-celah kitab Injil yang dibakar, lahirlah Injil Barnaba. Kitab Injil ini mengandungi keterangan dan petunjuk yang mempunyai banyak persamaan isi kandungan dengan Al-Quranul Karim. Itu dari segi sejarah lah. Sesiapa nak mengkaji itu kena cari sendirilah fakta-fakta untuk tahu maklumat. Tapi benda ni perkara sampingan, tidak penting. Tidaklah penting sangat. Yang penting kita tahu kandungan isi Al-Quran. Tapi sebagai suatu muqaranah
Muqaranah fil adiyan dipanggil, perbandingan dalam agama. Mungkin kita nak dapat fakta yang lebih, kita boleh mencari. Bagi orang yang terlibat dalam khusus dalam bidang dakwah perbandingan agama, seperti Syekh Ahmad Didat daripada South Africa, Dr. Zakir Abdul Karim Naik daripada benua India, mereka adalah seorang yang sangat mahir, cekap dan menguasai semua kitab-kitab samawi. Kita tak pernah tengok pun kitab, nama pun baru boleh jadi, baru dengar nama tu. Baik, apakah berita gembira yang terdapat dalam kitab Injil? Dalam kitab Injil Matta menyebut bahawa petunjuk ilahi akan disebut akan dicabut daripada Bani Israel dan akan diberikan kepada umat lain. Seperti yang diketahui, Nabi Isa alaihi salam adalah seorang rasul daripada kalangan Bani Israel. Dan kebanyakan rasul-rasul yang diutuskan memang di kalangan Bani Israel. Bermula daripada Nabi Yaqub alaihi salam. Israel itu nisbah kepada Nabi Yaqub. Israel dalam bahasa Ibrani maknanya hamba Allah. Israel itu maknanya hamba Allah, merujuk kepada Nabi Yaqub alaihi salam, dan keturunan Nabi Yaqub itulah yang disebut sebagai Bani Israel ataupun Banu Israel, anak cucu kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Injil Matta menyatakan kata-kata Yesus, panggilan Nabi Isa alaihi salam dalam kitab Injil yang diubah. Oleh itu aku ingin memberitahu kamu bahawa petunjuk Allah akan dicabut daripada kamu dan akan diberikan kepada umat lain untuk membajak hasilnya ataupun untuk mengambil hasil daripadanya. Memang benar hidayah itu telah dicabut daripada Bani Israel dan diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya punca ni, walaupun perkhabaran itu dah diberitahu, puncanya adalah daripada tindakan mereka sendiri yang keterlaluan, tindakan mereka yang yang menyeleweng. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kamu menyakitiku, padahal sesungguhnya kamu mengetahui aku adalah utusan Allah kepada kamu. Maka apabila mereka itu mula azaru, falamma zaru azaghallahu qulubahum, apabila mereka menyeleweng, melencong, dah orang Kelantan kata kona lah kelai, tidak ikut jalan asal, dia mula start kona lah kelai, lalu Allah Ta'ala azaghallahu qulubahum, Allah Ta'ala pesongkan hati mereka, menyebabkan hati mereka jadi tak betul. Orang Kelantan kata jadi reyuk. Kedudukan itu tidak betul semua sekala dah, jadi reyuk. Betul atau tidak tu bahasa tu, jadi reyuk. Jadi bila reyuk, kerana mereka sendiri yang telah zaru azaghallahu qulubahum. Apabila Allah Ta'ala pesongkan hati manusia, menyebabkan hati itu tidak berada pada laluan yang betul, maka jawabnya sesat. Na'udzubillah min zalik. Kita banyak baca dalam Quran, walau syaa Allahu la ja'alahum ummatan wahidah. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, dia boleh jadikan manusia ni satu umat, walakin yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidatan. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, dia boleh jadikan kamu satu umat, walakin yudillu man yasha wa yahdi man yasha, tetapi dia boleh menyesatkan sesiapa yang dia kehendaki dan dia boleh memberi petunjuk hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu a'udzu bi'izzatika alla ilaha illa anta. Aku berlindung dengan kemuliaanmu, dengan keagunganmu, tidak ada Tuhan melainkan engkau.
berlindung daripada apa? Antudillani, bahawa janganlah engkau sesatkan aku. Ya Allah, tolonglah, janganlah engkau sesatkan aku berlindung kepadamu supaya tidak berlaku kesesatan ke atasku. Antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Engkau bersifat maha hidup, ataupun jin dan manusia itu mati. Doa minta supaya tidak disesatkan. Apabila Allah Ta'ala menyesatkan manusia tapi ada sebab, kalau tidak ada sebab, maka tiadalah seseorang itu disesatkan. Allah Ta'ala boleh menyesatkan dengan kehendaknya, tetapi bersebab. Apabila manusia memilih jalan untuk sesat kerana lebih mengikut hawa nafsu. Kesesatan yang berlaku kepada ahlul kitab kerana ittiba'ul ahwa, ikut hawa nafsu, bukan ikut hawa nafsu dalam urusan dunia. Kesesatan yang menjadi punca kepada sesatnya mereka kerana ikut hawa nafsu dalam urusan agama. Ikut hawa nafsu dalam urusan dunia lebih kepada perkara maksiat, perkara mungkar. Tapi hawa nafsu yang diikuti dalam urusan agama membawa kepada perkara bid'ah, membuat sesuatu yang baru dalam agama sehingga bentuk rupa asal agama sudah diubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsira wa dhallu 'an sawa'is sabil. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." Katakanlah, wahai ahlul kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam urusan agamamu. La taghlu fi dinikum, jangan keterlaluan melampaui batas dalam urusan agama dengan cara yang tidak sebenar. Cara yang tidak sebenar adalah cara yang tidak berpandukan kepada apa yang diajar oleh Nabi yang diutuskan. Dia buat pandai-pandai dia. Itu dalam urusan agama. La taghlu fi dinikum, bukannya la taghlu fi dunyakum. Kalau keterlaluan tu, hulu tu berlaku dalam urusan dunia, itu lain cerita. Ini hulu ni berlaku dalam urusan agama. Kalau di zaman Nabi Nuh alaihissalam disebabkan al-ghulu fi hubbis salihin, berlebihan dalam mencintai orang-orang yang soleh, membawa kepada bermulanya, berlakunya amalan penyembahan berhala dalam sejarah manusia. Ghulu, keterlaluan, berlebihan dalam mencintai orang yang soleh. Orang soleh perlu dicintai, tapi ada had, ada batasan. Wahai ahlul kitab, janganlah kamu berlebihan, keterlaluan, melampaui dalam agamamu dengan cara yang tidak sebenarnya. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang telah sesat sebelum ini. Kaum yang telah sesat nisbah kepada umat-umat terdahulu. Wa adallu la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran, mereka telah menyesatkan ramai manusia dan akhirnya mereka sendiri wa dhallu an sawa'is sabil, mereka sesat daripada jalan yang lurus ataupun jalan yang benar. Maka dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lidah Nabi Isa dan Nabi Daud alaihissalam. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu kerana disebabkan mereka telah menderhakai. Asa ya'si asaw, mereka telah melampaui, dan adalah mereka itu golongan yang ya'tadun, berlebihan, melampau. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh, adalah mereka itu tidak saling tegah menegah ataupun larang melarang satu sama lain terhadap perkara mungkar yang mereka lakukan. Maknanya pakat lok gitu je. Dia tengok orang tu buat jahat, biar itu di urusan dia. Lepas tu hak ni buat, dia kata biar itu urusan dia masing-masing. Melakukan perkara mungkar dalam keadaan tidak ada saling
larang melarang, tegur menegur, cegah mencegah dalam perkara mungkar, yakni mereka membiarkan, tindakan mereka membiarkan itu adalah suatu tindakan yang buruk. Labi sama kanu yaf'alun, amalah buruk apa yang mereka lakukan. Sebab tu ulama usul menyatakan berdasarkan ayat ni, tidak buat sesuatu tu dianggap fi'lu, perbuatan. Bukan buat sahaja, fi'lun, perbuatan, tak buat perbuatan. Yakni tindakan mereka membiarkan perkara muka berlaku, dia anggap biar tu dianggap satu fi'lun, perbuatan yang buruk. Adalah mereka itu la yatanahawna, tidak saling cegah mencegah, an munkarin, daripada perbuatan mungkar yang fa'aluhu, mereka lakukan. Perkara mungkar tu satu benda buruk dah, tapi pihak lain membiarkan orang lain membuat kemungkaran tanpa ditegur. Perbuatan tidak tegur tu dianggap satu perbuatan yang buruk. Labi sama kanu yaf'alun, amalah buruk apa yang mereka buat. Buruk di sini bukan merujuk pada muka, sebab muka tu memang buruk dah. Merujuk kepada perbuatan orang lain yang berdiam diri daripada perkara mungkar yang dilihat. Ini rintintan berlaku akibat daripada hati yang rosak kerana terlalu ittiba'ul ahwa, mengikut hawa nafsu dalam beragama. Sebab tu pengajar yang penting bila kita baca kisah Ahlul Kitab, apabila dalam urusan agama, pendekatan beragama tu lebih kepada nak ikut apa dia, ikut sedap rasa, tak boleh. Bukan passion dia, bukan cara dia. Kalau kita rasa sedap gini, kita buat gini, tak sedap gini, kita ubah cara lain. Bukan begitu caranya. Urusan agama bukan boleh ikut sedap rasa, ISR, ikut sedap rasa. Kita sedap sama. Kalau orang jenis masak dia suka garam lebih, dia alah masing sikit. Kalau orang suka manis, bergula lebih sikit. Ada orang suka tawar. Tapi dalam agama dia bukan jenis rasa boleh ikut sedap rasa kita, mesti ikut. Sama ada kita rasa sedap atau tak sedap, mesti ikut. Sebab kaedahnya sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kami dengar dan kami ikut. Dalam hadis riwayat al-Imam Tirmizi daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidaklah beriman seseorang itu, seseorang dari kamu, yakni tidaklah beriman tidaklah dia beriman tidaklah ia beriman dengan iman yang sempurna sehinggalah hawa nafsunya ikut apa yang aku bawa, sehinggalah hawa nafsunya boleh ikut apa yang aku bawa. Ini hak payahnya, sebab manusia diuji ada hawa nafsu. Hawa nafsu menyebabkan manusia lebih kepada fikir nak sedap diri dia. Bahasa mudah kan, untuk lebih kesenangan dan kenikmatan dirinya. Ni hak kita pegang dengan diri kita sendiri, itu kita mujahadah untuk lawan nafsu. Agama memerintahkan solat. Solat ni berat, maka kita lawan solat juga. Agama menyuruh kita bersedekah, jangan jadi seorang yang bakhil. Tetapi manusia mempunyai sifat wa innahu lihubbil khairi lasyadid, sangat kasih kepada harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, maka kita pun berlawan dengan sifat tu supaya kita boleh bersedekah. Apa dia lagi? Banyak lagi perintah-perintah yang lain dalam agama yang semuanya adalah tidak disukai oleh hawa nafsu, sama ada dalam bentuk al-awarmir wan nawahi, perintah kena buat dan perintah kena tinggalkan. Adapun hawa nafsu menyukainya, yakni menyukai untuk tidak buat benda Tuhan suruh, lepas tu nak buat benda dilarang. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Dalam ayat berkenaan dengan Ahlul Kitab juga, dalam surah Al-Qasas, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Sekiranya mereka itu tidak menyahut, tidak menerima dakwahmu ya Muhammad, maka ketahuilah mereka itu sebenarnya mengikuti hawa nafsu mereka. Fa in lam yastajibu laka,
mereka tidak istijabah, tidak sahut, tidak terima, tidak ikut dakwah Nabi, maka mereka itu khususnya di kalangan ahlul kitab, yattabi'una ahwa'ahum, mereka sebenarnya telah mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah, dan siapakah orang yang lebih sesat berbanding orang yang mengikut hawa nafsunya dengan tidak mendapat hidayah petunjuk daripada Allah. Tidak ada orang yang sesat kecuali orang yang ikut hawa nafsunya, tidak berpandukan kepada petunjuk hidayah daripada Allah. Itulah orang yang sesat. Inna Allah la yahdil qaumadh zalimin, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim di atas tindakannya mengikut hawa nafsunya. Di sini kita kena muhasabah balik kekurangan kita, kesilapan kita. Sebab kita melihat kehidupan kita ni secara umumnya ada dua golongan. Golongan yang tak cara langsung, tidak ambil hirau langsung agama. Mereka mengikut hawa nafsu kerana begitulah yang mereka inginkan dalam kehidupan dunia. Semata-mata hidup untuk celak mata pagi, pergi kerja, cari duit, cari harta, balik rehat, santai dengan keluarga, makan, berehat, tengok TV, tidur esok pergi kerja pula. Apa kita punya matlamat hidup? Untuk apa dia? Untuk beribadat kepada Allah, untuk usaha tambahkan ilmu dan tambahkan amal. Tidak menjadi agenda dalam kehidupan, tak ada. Untuk apa kita hidup? Kelompok ni memang ramai lah macam ni. Satu golongan yang kedua adalah golongan dia memang nak belajar agama, nak kepada agama, sama ada yang nak kepada agama ni boleh jadi sebahagian tu mengikut laluan yang betul, jalan yang betul. Ada satu lagi melencong kepada jalan yang tidak betul. Nak agama juga tetapi berdasarkan kepada tadilah ASR tadi, ikut sedar rasa. Kalau sedar rasa cara ni, buat cara ni. Kalau sedar rasa cara tu, buat cara tu. Agama bukan begitu. Bila kita betul-betul serius nak beragama, mesti mengikut apa yang telah dipesan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengikut ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi dengan apa yang telah difahami oleh generasi as-salafus salih dari kalangan sahabat dan tabi'in berdasarkan ayat ke-100 surah At-Taubah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Boleh rujuk dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. Orang yang terdahulu, orang yang terawal, golongan yang terawal dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik, merujuk kepada generasi tabi'in yang selepasnya. Mereka lah yang perlu kita contohi dalam aspek beragama dari sudut memahami. Kalau seseorang mengaku, dia kata dia pun guna Quran juga, guna hadis Nabi juga, hadis yang sahih juga, tapi dari sudut pemahaman berbeza, maka kita kena ukur balik, adakah begini cara pemahamannya. Kalau bukan begitu yang ditafsirkan oleh para sahabat, yang difahami oleh mereka, maka ia adalah sesuatu yang tidak sahih dari sudut agama. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah Ta'ala redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Allah Ta'ala sediakan untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai, mereka kekal dalamnya. Ayat ini menjadi dalil yang jelas, yang sarih, yang terang tentang kemestian kita mencontohi generasi terawal dari kalangan sahabat, sama ada muhajirin dan ansar, dari sudut memahami perkara yang berkaitan dengan ajaran agama, hukum hakamnya, sama ada dalam urusan akidahnya, urusan ibadatnya, urusan akhlaknya, urusan apa ada lagi, dari sudut urusan muamalah sesama manusia. Mungkin beberapa aspek muamalah tu dia ada murunah, ada sifat fleksibel, tetapi dalam urusan akidah dan urusan ibadat mesti dicontohi apa yang telah ditinggalkan oleh para sahabat, supaya tidak dimasuki dalam kehidupan umat Islam akhir zaman
unsur-unsur kesesatan yang pernah berlaku kepada ahlul kitab. Tapi berlaku dah lah, masalah telah berlaku. Apa dia yang pernah berlaku kepada ahlul kitab dan telah berlaku zaman sekarang ini? Berkata berkata isteri Nabi Maimunah, dan seorang lagi kata silap Ummu Habibah. Dia kata di antara pesanan Nabi yang terakhir beberapa hari sebelum baginda wafat, beberapa hari sebelum Nabi SAW meninggal dunia, di antara pesanan Nabi ialah la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Ta'ala melaknat golongan Yahudi dan Nasrani kerana mereka menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid, yakni tempat ibadat. Ala fala tattakhidhul kubur masajid inni anhaakum an dhalik. Ketahuilah, janganlah kamu menjadikan kubur itu sebagai tempat ibadat, kerana aku melarang kamu daripada berbuat demikian. Tetapi zaman sekarang dah berlaku, ada golongan yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadat. Maksudnya ialah mereka meminta kepada si mati untuk dipenuhi hajat-hajat mereka. Walaupun memang diketahui orang yang mati la yatakallam wa la yasma', dia tidak boleh berkata-kata dan tak boleh bercakap. Mintalah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Nabi berpesan kepada Ibn Abbas, bila mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'iz billah. Apabila kamu mahu mohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Tidak perlu seseorang tu pergi kepada kubur orang yang dianggap wali ke apa, wahai tuan syekh, tuan wali, saya dalam kesusahan, bantulah saya. Itu syirik. Sebab istighasah, memohon pertolongan dalam perkara yang makhluk tak boleh tolong, sedangkan mereka itu sudah mati, sedangkan mereka itu sudah meninggal. Bagaimana orang mati dapat menolong orang yang masih hidup, sedangkan orang mati sendiri tidak ada jaminan dapat menyelamatkan diri mereka di alam barzakh, kecuali kalau mereka termasuk golongan yang selamat. Jadi at-tauhid al-khalis, tauhid yang khalis adalah mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah supaya tidak berlaku apa yang pernah berlaku kepada umat terdahulu. Jadi rupanya golongan Yahudi, dia punya perangai, dia suka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Kalau tuan-tuan pernah tengok, biasa dulu bulan Ramadan dalam TV3 rancangan Jejak Rasul. Jejak Rasul rasa bermula tahun 1990 ni, dah dekat berapa tahun, dekat 18 tahun lah. Hak siri-siri tak awal Jejak Rasul, kru TV3 pergi rata-rata tepat. Ini kubur Nabi Hud di Yaman, ini kubur Nabi Ayub, ini kubur Nabi, semua. Nah, kita perhati semua kubur-kubur tu dibuat binaan yang besar, siap dengan ada kubur dengan apa. Sebab dahulu kalau kubur tu di kalangan Rasul itu, Nabi itu di kalangan Bani Israel, biasanya Yahudi dia akan menjadikan kubur itu tempat mereka beribadat kerana mengharapkan pengaruh kepada orang dalam kubur. Memang Nabi dan Rasul ni orang mulia, betul, memang diketahui mereka tu orang mulia, orang yang ada nilai keberkatan. Tetapi semasa hayatnya untuk disampaikan ajaran agama kepada yang lain. Tetapi apabila dia sudah meninggal, maka terputus. Masing-masing manusia buat urusan sendiri dan terus memohon kepada Allah, tidak perlu menggunakan perantaraan al-amwat, orang-orang yang sudah mati. Baik, ada soalan? Masih ada lagi sambungan berhubung dengan bukti berita gembira dalam kitab Injil itu. Tak apalah, waktu sebagai tambah itu boleh baca sendirilah. Minggu depan kita masuk pada tajuk yang lain, pertolongan Allah. Ada soalan?
Ya. Apa dia? Ya, betul. Keberkatan asal alal milik Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Tabarak maknanya berkat. Berkat itu adalah milik Allah dan seseorang tidak boleh mendakwa itu dan ini gotu gani ada berkat kecuali ada nas, ada dalil. Sama ada berkat dari sudut benda, berkat dari sudut apa dia? Tempat. Semuanya memerlukan kepada dalil. Contohnya kita mengatakan air zam-zam itu berkat sebab ada nasnya. Ma'u zam-zam lima syuribalah, ada keberkatan. Kemudian berkat dari sudut Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Quran adalah kitab yang kami turunkan yang ada padanya keberkatan. Keberkatan bersama dengan orang yang lebih tua. Al-barakah ma'a akabirukum. Keberkatan itu Nabi kata bersama dengan orang yang lebih dewasa. Biasa tempat kita kata orang lebih tua dia makan garam lebih dahulu, lebih banyak pengalaman. Maka ada keberkatan dari sudut, sebab berkat ni maknanya kasratul khair, banyak kebaikan yang kita boleh ambil. Cuma kita nak letak secara jelas tetap dan khusus berkat, memang perlu ada dalil. Berkat dari segi tempat. Kita nak mendakwa kata tempat kita ni berkat sebab gini. Mana dalilnya? Adapun bumi Syam, Jordan, Syria, Palestin, bumi yang berkat. Berdasarkan kepada ayat subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada waktu malam, yang Masjidil Aqsa itu allazi barakna, yang kami berkati di sekelilingnya. Macam buah-buahan juga. Kalau kita tanam apa dia? Pokok rambutan, pokok durian, kita kata pokok ni berkat ni. Apa berkatnya? Berkat sebab kita tanam banyak, cukup hasil kita boleh jual. Betul lah, berkat lah kat tu. Tapi sebenarnya berkat yang secara lebih spesifik ialah buah zaitun. Buah zaitun, Allah Ta'ala membuat perbandingan tentang nur cahayanya. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Perbandingan itu seperti lampu yang berada dalam bekas kaca. Bekas kaca itu hampir-hampirlah ia mengeluarkan cahaya walaupun tidak disentuh oleh api. Ianya dinyalakan daripada minyak yang diambil daripada pokok yang berkat. Syajaratin mubarakah, pokok apa dia? Zaitunah, pokok zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyah, bukan tumbuh di sebelah timur, bukan di sebelah barat. Apa dia lagi? Ya betul, sebab berdasarkan ayat Quran tu Allah Ta'ala yang letak. Betul, kalau kita amalkan ilmu dia ajar, berkat lah. Tapi kalau kita nak ambil atas berkat pada zatihi, zat dia, tak ada. Pada zat Nabi sendiri, contoh zat Nabi sendiri berkat. Sebab tu dalam peristiwa Hudaibiyah dikhabarkan oleh ramai para sahabat seperti Khalid bin Zaid al-Juhani, oleh Jabir bin Abdullah, dan ramai sahabat ikut sama dari Hudaibiyah. Kami berebut-rebut mengambil apa yang menjadi lebihan daripada Nabi. Nabi ambil semaya lebih, air semaya dia tak ada, ambil berkat. Kalau kerak kuku, ambil kuku Nabi. Tapi khusus keberkatan zat itu pada Nabi SAW. Kalau kita cuba nak kiaskan, nak buat perkara yang sama kepada seorang yang menjadi tok guru kita, kita mengaji dengan dia bertahun-tahun dengan macam-macam kitab kita mengaji. Tok guru kita bersebut, ni lah rambut aku kerak, ambil ya, buat berkat. Ambillah kuku aku, tak boleh. Itu tak boleh. Hak tu khusus untuk Nabi SAW, nisbah kepada berkat pada zat.
Sebab itu apabila Abdullah bin Ubay bin Salul yang dikenali sebagai ketua orang munafik ni Madinah, hampir-hampir nak mati, memang matilah lepas tu. Dia pesan kepada anak dia, adalah hadis Sahih Bukhari. Dia kata dia mahu kalau mati, badannya, jasadnya dikafankan dengan baju yang pernah dipakai oleh Nabi. Dia nak tupai berkat baju hak Nabi pakai. Kita kata betul lah, Nabi tu berkat. Dia nak supaya keberkatan yang ada pada Nabi dapat dipindahkan kepadanya melalui dia dikafankan dia dengan baju Nabi. Memang Nabi bagi sungguh. Lalu datanglah anaknya, anak Abdullah bin Ubay yang juga bernama Abdullah juga. Abdullah bin Ubay bin Salul. Mari jumpa Nabi, dia kata, ayah aku nak mati dah. Dia pesan kalau dia mati, kafankan dia dengan pakaianmu ya Rasulullah. Tapi anak Abdullah bin Ubay yang juga bernama Abdullah, orang yang mukmin beriman, tapi pok dia munafik. Tetapi sebenarnya bukan itu yang menyelamatkan dia. Walaupun dalam kubur dia dikafankan dengan pakaian Nabi, tetapi dia tidak terlepas daripada azab Allah. Sebab yang dia ambil kira adalah apa yang ada dalam hatinya, akidahnya, keyakinannya. Sebab tu nilai keberkatan itu hanya memberi kesan apabila adanya akidah yang benar dan akidah yang sahih. Tapi sebenarnya begitulah, dalam berkat ikut Tok Guru tadi, sebenarnya apabila kita amalkan ilmu yang dia ajar, amalkan ilmu yang dia ajar. Kalau kita nak berkat kepada ilmu, maka kita kena belajar dan kena amalkan ilmu tu. Sifat hak berkat gini hak menimbulkan suatu kesesatan kepada Bani Israel. Bila Nabi Musa tinggal Bani Israel, pesan kepada saudaranya Harun, maka sebahagian Bani Israel itu, bahkan kebanyakan, telah disesatkan oleh seorang lelaki yang bernama Samiri. As-Samiri, kisah tu ada dalam surah Taha. Samiri kata apa? Dia kata, setiap kali aku jalan, aku nampak min athari rasul, kesan tapak kaki hak Nabi ni, aku pun nak ambil berkat. Dia buat apa? Dia buat al-ijl, patung anak lembu. Faqabattu qabdatan min athari rasul fanabathtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Aku ambil secekok, qabdah, secekok, pasal kalau tak kata secekok, ambil segenggam, lepas tu buat apa tadi, al-ijl, patung anak lembu, dan itulah yang dikendaki oleh hawa nafsuku. Aku bila buat patung, dia ingat berkat lah, sebab dia ambil daripada jejak tapak kaki Rasul yang berjalan. Kemudian patung lembu tu dibuat rongga, ada lubang hidung, lubang telinga, masuk angin bunyi. Jasadallahu khuar, jasad yang bunyi. Betul. Akhirnya mereka menjadi sesak dan sembuh patung anak lembu. Tak tahulah, mungkin bermula daripada situlah sampai sekarang ada sebahagian manusia di dunia yang sembuh patung lembu. Bila Nabi Musa kembali semula, dia tarik telinga saudara dia Harun. Kenapa kamu buat begini? Adalah jawapan dia. Dia kata, inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israila wa lam tarkub qauli. Boleh baca sedikit dalam Quran. Tapi kesesatan itu berlaku sebab cuba mengambil berkat tapi tak kena cara. Nak ambil berkat tapi tak kena cara, akhirnya membawa kepada sesat juga. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la ilaha illa anta